RTM terus unggul, sahih dan berimbang. Perdana Menteri untuk berita perdana malam ini edisi Isnin 10 Januari 2022. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan-paparan utama malam ini. Malaysia di kedudukan ke-13 Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei, bukti pencapaian vaksinasi negara diiktiraf dunia. 100 juta ringgit peruntukan untuk bina rumah baru dan baiki rumah terjejas banjir. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini satu pencapaian membanggakan untuk negara kita. Malaysia berada pada kedudukan ke-13 daripada 122 negara dalam senarai Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei. Ya, menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, pencapaian tersebut diharap menjadi pemangkin kepada ekonomi negara kembali pulih tahun ini. Ia juga bukti usaha vaksinasi membuahkan hasil dalam mengurangkan kadar jangkitan selain pematuhan SOP yang tinggi dalam kalangan rakyat. Merujuk kepada laporan oleh Nikkei Asia yang meletakkan Malaysia di tempat ke-13 daripada 122 negara dalam Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei, saya melihat ini adalah satu petanda yang positif. Malahan Malaysia adalah yang tertinggi di kalangan negara ASEAN, dan ini akan membantu kita untuk hampir kepada pemulihan. Ia akan mampu memastikan bahawa kita tidak perlu melaksanakan lagi PKP dan kita akan dapat melihat pertumbuhan ekonomi terutamanya KDNK negara pada tahun ini akan meningkat sehingga 5 hingga 6%. Itu yang kita harapkan. Hasil kajian Nikkei Asia tersebut mengukur tahap pemulihan sesebuah negara daripada pandemik COVID-19. Indeks dinilai berdasarkan pengurusan jangkitan, kemajuan vaksinasi dan mobiliti sosial. Lagi berita yang ditunggu-tunggu semua penduduk yang terjejas banjir di seluruh negara. Kerja-kerja baik pulih dan pembinaan baharu kediaman terus giat dilakukan melalui pelaksanaan inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia. Bermula Sabtu lalu, inisiatif bersepadu dengan peruntukan 100 juta ringgit itu menjadi realiti hasil inisiatif Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, terdapat 8,257 buah rumah terjejas banjir dengan 118 bagi pembinaan baharu dan 8,139 lagi bagi baik pulih rumah yang terjejas. Jumlah itu tidak statik, sebaliknya boleh berubah mengikut perkembangan keadaan semasa berikutan sesetengah kawasan masih dilanda banjir. Pelaksanaan inisiatif itu akan dilakukan menerusi 3 fasa. Dan proses dia adalah pengumpulan maklumat-maklumat daripada PKOB, kerana ada lagi maklumat-maklumat yang masih lagi belum dapat secara penuh, maknanya Pusat Kawalan Operasi Banjir melalui DO dia akan hantar. Kemudian proses penilaian dan verifikasi oleh agensi KPLB dan KPKT. Kita kedua-duanya ada agensi teknikal masing-masing, KPLB pun ada, kita pun ada. Dan yang ketiganya adalah dari segi pelaksanaan. Jadi keseluruhan tempoh tersebut akan mengambil masa sekitar dalam 4 bulan untuk pembinaan, manakala untuk pembaikan dalam tempoh 2 minggu. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Menteri Pembangunan Luar Bandar di Putrajaya. Inisiatif itu akan diterajui Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB untuk pembinaan semula dan Perbadanan Prima Malaysia Prima bagi tujuan baik pulih rumah. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid menjelaskan menerusi KPLB sebanyak 165 rumah perlu dibina semula dan 1,879 lagi memerlukan pemulihan tertakluk kepada perubahan memandangkan banjir masih belum surut di beberapa negeri seperti Johor dan Sabah.
Jelas beliau lagi, kontraktor tempatan akan diberikan keutamaan untuk melaksanakan projek tersebut. Ia akan dikendalikan agensi di bawah kementeriannya iaitu Majlis Amanah Rakyat MARA, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda dan Felkra. Di bawah inisiatif itu, reka bentuk rumah akan dibina dengan keluasan 660 kaki persegi menggunakan teknologi IBS. Kerajaan menawarkan sehingga RM15,000 bagi tujuan baik pulih dan RM56,000 bagi pembinaan semula rumah yang terjejas akibat banjir. Tiada yang lebih merasa bertuah ketika ini selain para penduduk kampung Karak Setia Bentong Pahang. Apa tidaknya kampung mereka dipilih untuk pelaksanaan projek sulung program Rintis Pembaikan Rumah Pasca Banjir 2022 yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Ya, pastinya Fatil, projek meliputi 20 buah rumah penduduk dengan peruntukan RM15,000 itu melibatkan lantikan terus 10 pemaju berdaftar. Ia jelas sekali mendapat reaksi positif penduduk setempat yang terjejas di kawasan tersebut. Mereka menzahirkan rasa terima kasih terhadap komitmen kerajaan mempercepat bantuan pasca banjir di samping mempermudah urusan mereka bangkit semula selepas bencana. Jadi saya rasa memang sang amat berbesar hatilah atas segala yang kerajaan dah beri pada kami di sini. Dan dia, mereka membuat tindakan yang cepat, pantas. Dan saya lihat memang sepatutnya mereka berbuat gitu kerana tempat ini memang terlampau teruk sangat ya daripada tempat lain yang banjir lah ya, banjir lumpur ni memanglah di luar jangkaan kami kan. Saya Basir Bakatali sebagai pengurusi JPKKK Kampung Karak Setia mengucapkan terima kasih lah kepada ICU daripada Kuantan dan agensi-agensi lain yang membantu Kampung Karak Setia ni yang dilanda bencana. Salah satu yang kita dapat ialah pasca banjir ni itu pembaikan rumah. Sebenarnya kita dapat lebih kurang 20 buah rumah untuk dibaiki dan ada beberapa lagi rumah yang akan kita buatlah selepas ini. Sementara itu, Esko Pahang yang juga penyelaras Parlimen Bentong, Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak berkata, kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan dilihat proaktif dalam memastikan kebajikan penduduk terjamin. Beliau berkata kepada media selepas merasmikan program Rintis Pembaikan Rumah Pasca Banjir dan penyerahan surat lantikan bagi projek pembaikan pasca banjir di Kampung Karak Setia. Perdana Menteri semalam mengumumkan pembayaran inisiatif melalui Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM kepada pejabat daerah dan tanah untuk diserahkan kepada mereka yang terlibat. Ya, ini satu perkembangan yang positif. Paras air sungai di daerah Segamat Johor dilaporkan semakin menurun ke paras normal. Ya, berita yang dinanti-nantikan. Apapun masih terdapat sungai terutama di kawasan Sungai Muar di Buloh Kasab berada pada tahap amaran. Dan untuk perincian lebih lanjut, kita langsung sahaja bersama wartawan Audi Muhammad Noor yang kini berada di Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Segamat. Audi. Terima kasih Hidayat dan juga Margaret yang berada di Angkasa Puri. Saya difahamkan keadaan semasa di sungai di daerah Segamat kini telah turun ke paras normal. Untuk mengetahui keadaan lebih lanjut, saya bersama dengan Puan Siti Juraida, merupakan jurutera daerah Jabatan Pengairan dan juga Saliran daerah Segamat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey Puan, boleh tak Puan kongsikan dengan saya dan juga masyarakat luar sana bagaimana keadaan paras air sungai di daerah Segamat ketika ini? Paras air untuk sungai dan daerah Segamat telah kembali ke aras normal. Walau bagaimanapun, Sungai Muar di Buloh Kasab masih pada paras amaran. Walau bagaimanapun, trend sungai adalah trend menurun. Okey, baiklah Puan. Bagaimana pula perancangan JPS Segamat selepas ini?
JPS Segamat melalui JPS Johor telah mengarahkan untuk semua kaki tangan jabatannya untuk menilai dan kerja-kerja pembaikan untuk pasca banjir itu secara jangka pendek. Walau bagaimanapun untuk jangka panjang, JPS Johor telah menghantar kertas cadangan rancangan tempatan banjir di Sungai Muar untuk diangkat dalam rancangan Malaysia ke-12. Untuk kes ban Sepang Loi yang telah pecah, pada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang lalu, YBM telah meluluskan peruntukan sebanyak 5 juta untuk kerja pembaikan dan membaik pulih ban tersebut. Kerja tersebut akan dilaksanakan dalam masa terdekat ni. Okey, baiklah Puan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya pada malam ini. Dan sampai sini saja perkongsian saya di JPS Segamat mengenai keadaan semasa air sungai di daerah Segamat untuk pada hari ini. Dan teruskan bersama dengan berita RTM untuk keadaan semasa ke semasa di Segamat Johor ini. Kita kembali bersama dengan Hidayat dan Margaret di Angkasa Puri. Terima kasih. Ya, Audi dari JPS Segamat Johor. Terima kasih. Itu cerita di Johor. Keseluruhannya di 3 buah negeri, seramai 2,745 penduduk masih berada di 39 buah pusat pemindahan sementara PPS. Ya, angka itu berkurang berbanding petang tadi, namun jumlah penduduk terjejas di Johor terus meningkat. Berikut statistik banjir semasa di negeri terlibat. Ya, menutup tirai tahun 2021 yang baru sahaja kita tinggalkan, banjir besar yang melanda negeri Pahang tentunya menjadi peristiwa yang sukar dilupakan penduduk sekitar daerah Bentong. Ya, betul, satu pengalaman yang sangat memberi kesan kepada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya. Jadi bagi penduduk di Taman Siaga Metang, banjir tersebut disifatkan yang terbesar pernah dialami oleh mereka. Dan kita ikuti laporan wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafi'i. Kira-kira selama 20 tahun sejak taman perumahan di sekitar Bentong ini dibuka, buat pertama kali mereka menghadapi banjir yang paling besar melanda pada awal bulan lalu. Rata-rata penduduk di kawasan ini menyimpan 1,001 cerita tersendiri yang tak dapat dilupakan sejak berlakunya pada hari kejadian. Lebih 200 penduduk di taman itu tidak pernah menyangka banjir baru-baru ini sangat luar biasa. Ia telah menyebabkan kerosakan harta benda penduduk. Lepas makan nasi, didengar bunyi riuh kencang di belakang. Dengar kereta bunyi banyak. Dia pun keluar buka pintu. Tiba-tiba tengok air sudah masuk dalam longkang. Dia panggil anak dia, adik cepat selamat kereta. Abah bawa satu, adik bawa satu, kata dia. Lepas aku cakap, pergilah selamat. Bang tunggu, dia nak isi barang dalam kereta. Tak payah, kata dia, bahaya. Anak baru Taipei balik menangis. Anak bersalah datang berbagi menangis. Sebab tak ada apa lagi nak. Mak dia ada. Tak apalah mak. Sabar mak. Sabar banyak-banyak mak. Redalah apa yang kita ada mak. Tertidur tu hujan tu melebat lagi. Lebat tu banjir kemai kuat lagi. Mari mari daripada sana. Daripada belakang. Naik. Kita jalan nak keluar. Air sampai sini. Air naik tu sebab selalu cepat. Sebab kita pun ada kat kedai, kat rumah ni saya tak tahu. Tiba-tiba anak pergi panggil. Air nak naik. Tiba-tiba saya mari sini kat rumah, air sudah naik. Pergi kat kedai pun air sudah naik. Air selalu cepat naik. Dalam setengah jam macam tu lah naik. Cepat. Selalu cepat naik. Kebanyakan mereka terpaksa berjalan kaki ke masjid berdekatan dalam suasana hujan dan membawa anak kecil.
masa tu kelang kabut lah air naik tu. Masa tu saya mengasuh anak buah 2 orang. So anak saya 3 orang situ. Kelang kabut. Masa tu suami tak ada. Suami tengah kerja. Nak lari bawa anak-anak tu dengan kenderaan lagi, tinggal kat rumah, barang-barang lagi. Sempat bawa lari barang-barang yang penting je lah. Selamatkan anak-anak dulu. Menghadapi bencana terbukti sukar dan memberi impak trauma kepada mereka. Bagaimanapun, ia boleh dijadikan iktibar dan pengajaran untuk lebih bersiap siaga dan peka pada masa akan datang. Amirul Aizat Muhammad Syafiee, Berita RTM. Pelajar rendah dan menengah seluruh negara memulakan sesi persekolahan bagi penggal ketiga jika semalam 1.2 juta pelajar daripada kumpulan A telah memulakan sesi persekolahan secara fizikal. Hari ini, 2.8 juta lagi pelajar hadir ke sekolah membabitkan 12 negeri kumpulan B. Mengulas mengenai situasi banjir di beberapa negeri, jelas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, senarai sekolah yang masih belum dibuka susulan terkesan akibat banjir akan dikemas kini setiap Rabu. Ini bagi membolehkan sekolah terlibat memulakan pengoperasian bagi minggu seterusnya jika sudah bersedia. Dari kisah penduduk di Pahang beralih pula kepada pengalaman baharu pelajar sekolah di Jelebu, Negeri Sembilan. Mereka yang memulakan sesi persekolahan penggal kedua hari ini ke sekolah dengan menaiki bot. Bot kepada 26 pelajar di Kampung Bemban itu disediakan tentera darat. Ini berikutan jambatan kampung tersebut runtuh akibat banjir pada 18 Disember lalu. Seawal pukul 6 pagi lagi, anggota dan pegawai dari Batalion ke-15 Regimen Askar Melayu Diraja RAMD menjalankan khidmat bakti membawa pelajar terbabit menyeberang Sungai Teriang. Pegawai Memerintah 15 RAMD Camp Senawang, Lieutenant Colonel Isma Zaini Ismail berkata, pihaknya sentiasa menitik beratkan aspek keselamatan dengan memastikan jaket keselamatan dipakai ketika menaiki bot. Dalam tu memang kita ada life jacket, semua kita ada. Life jacket kita ada saiz dewasa dan juga saiz kanak-kanak. Dan saya akan memastikan yang naik atas tu tidak melebihi 10 orang. Dan sebaiknya 8 orang saja. Satu trip tu saya akan bawa 8 orang saja. 3 orang saya punya kru dan 5 orang murid sekolah. Dan kita akan buat trip, kalau perlu 3 trip, 4 trip kita akan buat. Dan kita akan selalu menitik beratkan tentang keselamatan. InsyaAllah. Ibu apa tak perlu risau. Sementara itu, menurut Ketua Unit Sektor Pengurusan Sekolah PPD Jelebu, Anwar Rahim, 3 buah van disediakan untuk mengambil dan menghantar pelajar di kampung terlibat yang terjejas banjir sehingga jambatan sementara siap dibina. Ibu bapa yang ditemui bersyukur kerana anak-anak mereka boleh ke sekolah selain yakin dengan kecekapan tentera darat untuk memastikan keselamatan pelajar. Kalau ikut jalan pintas, sebab jalan dia jauh, jalan dia bahaya, licin, lebih-lebih kalau musim hujan. Jadi anak macam down sikit lah. Bila dengar kata ada pihak tentera nak bantu, gunakan bot nak menyeberang ke sekolah, dia orang suka lah, excited. Dia sangat teruja lah. Dia kata tak pernah naik dan nak rasa lah nak naik bot. Tapi dalam macam tu dia ada takut. Dia kata tak bahaya ke? Memang bahaya cakap. Tapi dia, ATM akan sediakan jaket keselamatan dengan dia punya kawalan semualah. Dia akan buat semua kawalan yang untuk keselamatan anak. Meskipun banjir mulai surut, bantuan tidak terhenti. Hingga ke saat ini, ia terus dihulur kepada penduduk terjejas untuk membersihkan kediaman mereka. Tidak ketinggalan bantuan kemudahan perubatan. Ya, hakikat ini sekaligus membuktikan betapa eratnya ikatan keluarga Malaysia. Khusus untuk anda, kami rangkumkan aktiviti turun padang pelbagai kementerian dan agensi dalam lensa keluarga Malaysia. Saksikan.
menduka citakan Harimau Melaya diambang keputusan. Inisiatif menanganinya untuk tempoh 10 tahun diluluskan. Paparan lanjut seketika nanti. Persatuan Otomotif Malaysia MAA memohon agar ahlinya memberikan sokongan penuh kepada pelaksanaan inisiatif baucer diskaun otomotif keluarga Malaysia. Presidennya Datuk Aisyah Ahmad turut menggesa ahli persatuan itu agar mempercepat proses pembaikan dan meringankan beban pemilik kenderaan yang terjejas akibat banjir. Jelasnya pemilik kenderaan terlibat mengalami kerugian besar dan memerlukan bantuan untuk mengurangkan beban mereka. Sementara itu, Pro 2 komited untuk memastikan kenderaan yang dihantar ke pusat servis dibaiki secepat mungkin. Setakat hari ini, 1,987 kenderaan Pro 2 telah ditunda ke 200 pusat servis di seluruh negara untuk penilaian. Daripada jumlah itu, 323 unit telah dibaik pulih. Pro 2 turut menyediakan sebuah hub di Shah Alam untuk membaiki dan memulihkan kenderaan yang mengalami kerosakan akibat banjir. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Yayasan Inovasi Malaysia YIM memeterai perjanjian persefahaman MOU bertujuan memperkasa sosioekonomi masyarakat melalui pendekatan inovasi. Kerjasama tersebut menyaksikan pengaplikasian teknologi dalam membangunkan reka cipta menerusi program Return to Work RTW. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarabanan menzahirkan keyakinan inisiatif RTW dapat menyumbang ke arah pengurusan hilang upaya yang lebih cekap dan berkesan. Ia sekaligus mempersiap peserta daripada golongan sasar untuk kembali ke pasaran pekerjaan. Perkeso akan memainkan peranannya dengan mengelolakan pusat data kemahiran dan pemasaran produk pelbagai peringkat kepada peserta di kedua. Usaha ini juga akan mengobarkan produk-produk luaran orang-orang berupaya lain yang dihasilkan dengan kerjasama badan dan industri lain di seluruh negara. Antaranya adalah hasil produk keluaran individu mengalami hilangan upaya mental melalui kerjasama Perkeso dan pusat kesihatan mental masyarakat mental di seluruh negara. Beliau menghadiri majlis menandatangani MOU Perkeso dengan YIM di Putrajaya. Perkeso diwakili Timbalan Ketua Eksekutif Operasi John Riba Marine, manakala YIM diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Syamila Muhammad Saleh. Persatuan Usahawan Wawasan Wanita Malaysia Wawasanita komited membantu sehingga 1,000 peniaga wanita mengembangkan perniagaan ke luar negara. Itu sasaran untuk tahun ini sebagai usaha memulihkan semula perniagaan golongan tersebut yang turut terjejas akibat pandemik COVID-19. Presidennya Nolaili Alias berkata antara pasaran antarabangsa yang akan diberi tumpuan termasuk Korea, China, Kanada dan Thailand. Kita akan memfokuskan dengan sepenuh perhatian untuk melahirkan 1,000 usahawan ya, yang ada sustainability. It's not only melahirkan. Kita akan ada follow through, kita akan ada coaching dari segi bukan mengajar beliau melatih saja. Kita akan make sure the product will be graduated at international level. Beliau bercakap kepada media pada program pengukuhan rangkaian perniagaan wawasanita di Ibu Negara. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Berita Perdana. Populasi harimau Melaya di hutan negara kini tidak lebih daripada 150 ekor. Jika tindakan segera tidak dilakukan, Malaysia berdepan risiko kepupusan haiwan yang menjadi simbol negara ini. Ya, sebagai tanda kerajaan serius menangani isu ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluluskan tindakan strategi bagi konservasi harimau Malaya untuk tempoh 10 tahun bermula tahun ini.
Keputusan dicapai pada mesyuarat pertama Pasukan Petugas Kebangsaan bagi Konservasi Harimau Melaya MyTTF di Putrajaya yang dipengerusikan Perdana Menteri. Tindakan strategik bagi konservasi Harimau Melaya dilaksanakan melalui 6 pendekatan termasuk rondaan penguatkuasaan dan pengawalan bersama antara Perhilitan, PDRM, Angkatan Tentera dan komuniti orang asli. MyTTF turut bersetuju dengan pengekalan dan pengukuhan habitat melalui pengurusan guna tanah yang mampan dan menghentikan kegiatan pencerobohan serta pemburuan haram. Tindakan lain yang dipersetujui termasuk meningkatkan kawasan berhutan sedia ada di Semenanjung daripada 43.41% kepada 50% menjelang tahun 2040 selaras rancangan fizikal negara keempat. MyTTF turut akan melaksanakan skim akreditasi habitat Harimau Melaya selain mengadakan kempen Selamatkan Harimau Melaya bagi meningkatkan kesedaran dan penglibatan rakan strategik. Dalam pada itu, pindaan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 telah diluluskan Parlimen pada 21 Disember lalu untuk meningkatkan keberkesanan perundangan konservasi hidupan liar termasuk Harimau Melaya. Melalui pindaan berkenaan, denda maksimum ditingkatkan daripada RM500,000 kepada RM1 juta dan hukuman penjara maksimum daripada 10 tahun kepada 15 tahun. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syairul Islam dalam edisi Sukan. Penstrukturan semula pembayaran skim allowance bagi atlet adalah disebabkan oleh peruntukan kewangan yang terhad daripada kerajaan. Menjelaskan perkara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata ia menyebabkan kementerian perlu menyesuaikan perbelanjaan mengikut peruntukan yang diterima. Bagaimanapun, beliau berkata pihaknya akan menyimak senarai atlet yang hanya bergantung kepada allowance berkenaan. Atas sebab itu, peruntukan kepada Kementerian Belia dan Sukan telah dikurangkan dan kami terpaksa berbelanja mengikut keupayaan. Namun saya bersetuju dengan pandangan daripada Timbalan Menteri Belia dan Sukan untuk kita review kepada atlet-atlet yang hidup di atas allowance daripada MSN semata-mata. Selain itu, peruntukan kewangan katanya pengguguran tersebut juga adalah disebabkan tamatnya kontrak atlet-atlet berkenaan. Saya harap orang ramai faham bahawa setiap atlet kita ini mempunyai kontrak dengan pihak Majlis Sukan Negara. Dan kontrak-kontrak mereka telah berakhir pada 31 Disember 2021. Dan ada di kalangan mereka yang kontrak tidak disambung. Mengikut bajet, sekali lagi, program itu telah ditiadakan. Tetapi inisiatif KBS sendiri melalui MSN cuba menyelamatkan seberapa banyak yang kami mampu. Itu yang telah kami lakukan. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak terlibat secara langsung terhadap pengguguran 144 atlet daripada program podium. Sebaliknya, perkara itu ditentukan oleh Persatuan Sukan yang diwakili atlet-atlet tersebut. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah projek naik taraf sebahagian Jalan Tambun di Tambun Ipoh. Kelab dan Akademi Bola Sepak tempatan digesa tidak menjadikan status bekas pemain sebagai kriteria utama pemilihan jurulatih. Sebaliknya, aspek pengetahuan kemahiran asas yang tinggi perlu dijadikan kayu ukur bagi melantik pengendali pasukan. Menurut Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Muhammad Firdaus Muhammad, kebanyakan pasukan ketika ini lebih mementingkan jurulatih yang mempunyai kemahiran taktikal berbanding pengetahuan asas. Bukan sekadar dia hanya ceritakan taktikal. Taktikal ni okeylah, memang itu kerja jurulatih, tapi dalam masa dia kena buat kerja lebih. Sebab hari ni kita tengok kadang-kadang basic kita punya pemain-pemain kita pun banyak minta maaf lah macam ke laut juga. Ke laut saya cakap terus terang. Sebab apa? Itu sebab saya selalu cakap pelantikan pemilihan orang yang berada di dalam akademi bola sepak, pastikan orang tu skillful. Kalau awak tengok kat Thailand yang mengajar diorang semua skillful. Jelasnya perkara ini penting bagi memastikan bakat baru dilahirkan pada masa akan datang memiliki kemahiran lengkap sebagai pemain bola sepak.
Sementara itu, Firdaus tidak menolak ada unsur pilih bulu dalam pemilihan pemain mewakili klub dan akademi tempatan. Jelas beliau banyak faktor yang menyebabkan situasi tidak adil ini terus berlaku dalam arena bola sepak tempatan. Capur tangan ibu bapa tadi di peringkat Kaumbi tadi, kadang diorang sibuk kat tepi padang nak pastikan anak dia main. Kadang berlaku juga dulu zaman kita main bola, mak bapak kita tak buli. Tiba-tiba kau dah main macam tu tapi sekarang mak bapak dia sibuk. Kadang dia lebih pandai daripada coach pula. Kenapa dia tak main? Itu pun ada peranan dia jugalah, saya tengok. Tegasnya, jika perkara ini terus berlarutan, ini bakal menafikan peluang pemain yang benar-benar berbakat untuk diketengahkan. Baik, dalam perkembangan lain, skuad bawah 23 tahun kebangsaan kendalian Brad Maloney bakal diberi peluang mengisi slot perlawanan persahabatan antara bulan ini menggantikan skuad senior. Setiausaha Agung FM Muhammad Saifuddin Abu Bakar berkata perkara itu diputuskan selepas pihaknya berdepan kekangan bagi menghantar pasukan senior. Jelasnya ia susulan faktor ketiadaan jurulatih kebangsaan selain pasukan tempatan yang kini sedang membuat persiapan akhir bagi menghadapi musim baru Liga Malaysia. Pasukan bawah 23 tahun yang bersedia, yang membuat persiapan untuk AFF Under 23 Cup di Cambodia akan menggunakan FIFA Days ni, kerana kita mesti tahu dia kebanyakan ataupun saya boleh katakan 70% ataupun 80% pemain-pemain ni adalah terdiri daripada pemain-pemain first 11 ataupun first team di negeri-negeri. Tambah Saifuddin, FAM juga telah menghantar surat kepada beberapa negara bagi tujuan mengadakan perlawanan persahabatan. Nama-nama pasukan berkenaan akan diumumkan kemudian kerana masih menanti prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan negara-negara terbabit. Baik, ini perkembangan saingan Liga Sepak Takraw STL 2021-2022. Pasukan ATM Guardians, Kelantan Warriors dan Penang Black Panthers muncul 3 kelompok pendahulu Liga pada minggu pertama selepas menyapu bersih 2 kemenangan berturut-turut. Kelantan Warriors yang dipimpin Zulkifli Abdul Razak selaku tekong mudah menjinakkan Johor Tigris dengan keputusan 21-16, 21-11. Keputusan berkenaan sekaligus melonjak kedudukan Kelantan ke tangga kedua dengan 4 mata hasil kemenangan 2 perlawanan. Selain itu, pendatang baru Bomber Fighters dilihat masih belum dapat menggugat keampuhan Penang Black Panthers. Penang yang dibarisi rata-rata pemain sukan Malaysia Sukma menang 23-21, 21-17. Ini adalah kekalahan kedua Bomber Fighters selepas tewas pada aksi Piala Sumbangsih berhadapan Kuala Lumpur tanda sebelum ini. Sementara itu, strategi mempertaruhkan pemain import dari Thailand nyata membuahkan hasil buat Perak Bison selepas menundukkan Putrajaya Cyborg 2-1. Selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1, Ketua Jurulatih Perak Bison Suhairi Abdul Aziz membuat keputusan memasukkan Anwar Sombaddi bagi menggantikan Neo Zulfikar Amin. Corak permainan Anwar berjaya membantu Perak menutup set ketiga dengan kemenangan 21-19. Dalam perlawanan terakhir, Negeri Sembilan Antlers memanfaatkan kelebihan pengalaman tekong gantian Hisham Mad untuk melakar kemenangan straight set. Selangor Pistons terlebih dahulu meremui rentak untuk kemenangan 21-15, namun kemasukan Hisham berjaya mengheret ke set penentuan sekaligus menutup perlawanan dengan 21-10. Kejohanan e-sukan CEC 2021. Wakil negara Geek Fam muncul juara edisi pertama dan bawa pulang hadiah wang tunai RM42,000. Kejohanan sulung anjuran Persatuan E-Sukan Rekreasi Vietnam dan VNG Corporation ini adalah sebahagian latihan menjelang Sukan Si Hanoi di Vietnam Mei depan. Pada aksi final yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lalu, Geek Fam berhasil tampil konsisten dalam 15 perlawanan yang dimainkan. Pasukan yang berpangkalan di Kuala Lumpur itu berjaya mendahului carta mengumpul 175 mata untuk dinobatkan selaku juara. Tempat kedua milik wakil dari Thailand, The Infinity, dan ketiga pasukan 2E dari Vietnam.
Satu lagi wakil negara, Forever Alliance menamatkan saingan di kedudukan ke-13. Kejohanan ini disertai oleh 10 buah negara yang menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah lebih RM250,000. Baik, ini pula kejohanan e-Sukan Malaysia MEC 2021-2022 mendapat sambutan menggalakkan apabila jumlah tontonan dan penyertaan melepasi angka edisi lepas. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif e-Sport Integrated ESI, Ahmed Faris Amir, tontonan di platform media sosial melebihi 1.6 juta bagi edisi kali ini. Jelas Ahmed Faris, selain jumlah tontonan yang tinggi di Facebook @eSport Integrated, kejohanan kali ini juga berjaya menarik penyertaan lebih 10,000 peserta. Kesemua mereka bersaing bagi merebut hadiah wang tunai berjumlah RM100,000 menerusi 4 permainan dipertandingkan: FIFA 22, Dota 2, Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile. Bukan permintaan baru sebab kebanyakan mereka sudah berada dalam sistem isukan.gg, iaitu platform sukan elektronik yang dikendalikan ESI dan KBS. Dan harapan kami untuk MEC seterusnya inilah mendapat tajaan, terutamanya untuk meningkatkan cash prize pada pemenang dan juga untuk memastikan yang tandingan ini lebih besar lah. Sementara itu, Ahmed Faris turut mengesahkan 2 pasukan terbaik kategori Mobile Legends Bang Bang berjaya meraih tiket kesaingan Liga Profesional MPL sebagai 8 pasukan teratas bagi pusingan kelayakan kejohanan Asia Tenggara dan dunia. Beliau menjelaskan naib juara Caracal dan pasukan di tempat keempat Mikey akan mengisi slot tersebut berikutan juara Homeboys dan pasukan di tempat ketiga RSG telah layak ke kelayakan tersebut sebelum ini. Dalam pada itu, juara dan naib juara PUBG Mobile pula, D3V Silent dan Farang Guerrilla diumumkan berjaya menempah slot ke PUBG Mobile Pro League. Sebanyak 21 projek Kementerian Dalam Negeri KDN yang bernilai RM558.7 juta diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12. 10 daripadanya ialah projek-projek polis Diraja Malaysia PDRM yang bernilai RM326.8 juta. 10 projek berkenaan antaranya ialah pembinaan Ibu Pejabat Polis di Belaga, Sarawak, pembinaan 18 buah pos pasukan gerakan AM PGA di Selangor dan pembinaan Balai Polis Kuala Penyu, Beaufort, Sabah. PDRM kelulusan projek dalam RMK 12. Cuma hari ini saya juga nak maklumkan dalam conference kita, press conference ini, untuk kita maklumkan agensi-agensi lain juga. KDN telah memastikan beberapa projek seperti untuk Jabatan Immigration Malaysia, 3 projek yang kita peruntukkan. Datuk Seri Hamzah menjelaskan kepada media selepas Majlis Pecah Tanah Pembinaan Pejabat dan Pusat Latihan Unit Tindak Khas UTK di Semenyih, Selangor. Pusat latihan tersebut yang bernilai RM157 juta dibangunkan khusus bagi melatih dan menguruskan unit UTK. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM kini memfokuskan usaha menambah baik mutu perkhidmatan. Ia termasuk memastikan bantuan yang disediakan sampai kepada masyarakat dengan lebih cepat. Jelas Menterinya Datuk Seri Rina Harun, ke arah itu kesemua agensi di bawah kementerian tersebut akan digerakkan bagi memastikan tiada individu yang tercicir, khususnya semasa bencana. Kita akan gerakkan dalam tahun 2022 ni, macam saya sebutkan tadi, kita bukan tak nak bergerak secara silo. Sebagai contoh, apabila berlaku banjir, kalau dahulu kita tengok JKM je yang turun ke bawah, tapi kali ini kita gerakkan semua agensi di bawah kita. Sebagai contoh, LPPKN dia melalui Mama Care, dia turun untuk bagi rawatan postnatal kepada ibu-ibu yang dalam pantang. Skuad wajah melalui JPW juga turut sama bantu. Jadi kita tidak mahu melihat lagi apabila berlaku satu perkara itu hanya kepada agensi-agensi tertentu sahaja yang kita berikan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas perhimpunan bulanan KPWKM di Putrajaya.
Keputusan penjarakan saf solat di masjid tidak dibuat sewenang-wenangnya. Sebaliknya, ia mengambil kira pelbagai sudut pandangan termasuk faktor kesihatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad bagaimanapun berkata, pelaksanaan solat berjemaah secara merapatkan saf boleh dilaksanakan pada masa depan bergantung kepada kadar penurunan jangkitan COVID-19 di negara ini. Saudi sendiri pun terpaksa untuk nak menjarakkan balik sah mereka. Jadi itu nak menunjukkan tentang apa yang kita ambil tadi. Semuanya mengambil kira pandangan-pandangan di segi sudut kesihatan dan juga segi sudut hukum. Dan apa yang penting saya nak harapkan supaya marilah ramai-ramai kita datang ke masjid dan surau. Kita tak perlu nak bincang benda-benda yang tidak menyebabkan tak sah sembahyang pun. Tak sah sembahyang pun. Dia hanyalah melibatkan soal rapat, tak rapat saja. Yang penting kita datang ke masjid sembahyang jemaah. Itu yang paling penting. Dalam pada itu, bantuan RM35 juta disalurkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kepada penduduk terjejas banjir menerusi program Sentuhan Kasih Mawib Misi Bantuan Banjir 2.0. Ini melibatkan penduduk terjejas di Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Perbicaraan kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansur membabitkan projek hybrid solar di Sarawak. Pihak pembelaan memutuskan tidak memanggil Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memberi keterangan sebagai saksi pembelaan ketiga yang dijadualkan hari ini. Namun keputusan itu dimaklumkan ke Peguam Datuk Jagjit Singh atas alasan pihak pembelaan percaya keterangan daripada Datuk Seri Najib hanya bersifat menyokong dan sifat menyokong telah pun dibuktikan oleh pihak pembelaan. Datuk Jagjit kemudiannya memohon mahkamah menangguhkan perbicaraan hari ini dan minggu ini kerana saksi pembelaan kedua yang juga bekas pegawai khas Datuk Seri Najib iaitu Datuk Seri Siti Azizah Sheikh Abod sedang menunaikan ibadah umrah dan hanya boleh memberi keterangan pada 4 Februari. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membenarkan permohonan itu dan menangguhkan perbicaraan ke 4 Februari. Masalah bekalan air bersih yang membelenggu lebih 1,000 penduduk di 2 buah kampung di Sek, Kedah sejak berpuluh tahun lalu kini menemukan jalan penyelesaian. Projek bekalan air luar bandar yang dilaksanakan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB itu dijangka siap sepenuhnya pada bulan Mac ini. Wartawan Fakrul Razi Ismail punya laporannya. Puncak Bukit Utara Rimba Telui tempat saya berdiri ini adalah sumber air alternatif yang dibekalkan kepada penduduk di Kampung Carok Uban dan juga Kampung Sungai Siputih sejak tahun 1979 sehingga kini yang melibatkan kira-kira 250 buah rumah. Namun kini keadaan sudah pun berbeza, jumlah penduduk juga semakin bertambah menyebabkan keperluan air semakin meningkat. Justru satu lagi projek bekalan air masyarakat akan dibina di kawasan ini bagi menampung keperluan penduduk setempat. RM100,000 diluluskan KPLB bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar yang kedua. Di bawah projek ini, sebuah kolam takungan baharu yang lebih besar akan dibina di puncak hutan Rimba Telui. Manakala paip baharu akan dipasang dari kolam takungan terus ke rumah penduduk setempat. Memang harap di sini kami penduduk kampung ni Sungai Putih tu Toban boleh kata hampir 80% tu memang gantung pada air ni daripada dulu lagi. Harap nanti ni kalau dah siap dam ni boleh cukup air ni untuk 2 kampung tu. Harapan saya agar paip ni berjaya dengan baik kan dan penduduk kampung pun dapat guna semualah. Itulah ni harapan saya. Sementara itu, Ahli Parlimen Sek Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, pihaknya sedang berusaha membantu penduduk di daerah itu yang mengalami masalah gangguan bekalan air. Selain Kampung Carok Tok Uban, beberapa lagi kampung yang terletak di kawasan pedalaman dikenapasti turut menghadapi masalah sama. Antaranya Kampung Batu Besar, Kampung Belantik, Kampung Lubuk Besar dan Kampung Hujung Bandar. Permohonan melibatkan anggaran kos sekitar RM500,000 telah dikemukakan kepada KPLB untuk pertimbangan sewajarnya. Ia adalah sebagai satu alternatif yang sangat baik
untuk bekalan air bersih di daerah Sik ini ketika mana pihak kerajaan negeri sekarang ini sedang bertengkur lumus untuk memperbaiki sistem air sedia ada daripada air rawatan melalui operator air SADA, dan dalam masa yang sama kita usaha untuk masyarakat ini terus mendapat bekalan air bersih secara konsisten, tidak ada gangguan dan sebagainya. Selain agensi dan jabatan kerajaan, usaha untuk menyediakan bekalan air bersih kepada penduduk kawasan luar bandar di Sik turut dilakukan NGO termasuk Syabab Care. Ia termasuk membina telaga tiub di 8 kampung. Laporan Fakhrul Razi Ismail untuk Berita RTM. Ya, ramai tak tahu, Mac, yang penguin menghabiskan 75% masanya hanya untuk memburu makanan. Dan mangsa utama haiwan akuatik itu ialah ikan, ketam dan sotong. Begitu ya? Ya. Saya terbayang penguin yang comel. Tapi menarik fakta tu sebab penguin ni hidup secara berkumpulan. Jadi macam mana kalau mereka terpisah dari kumpulannya? Itulah yang akan kita sama-sama saksikan dalam paparan hashtag malam ini. Merosakkan alam sekitar. Itu punca kawah berapi yang terletak di gurun Karakum, Turkmenistan yang akan ditutup. Dipenuhi gas metana, ia telah terbakar sejak saintis era Soviet Union lagi menyalakan api di dalamnya pada 1971. Api tersebut boleh dilihat dari jarak jauh dan sering menjadi tumpuan ramai termasuk pelancong dari seluruh dunia. Glasier ais yang pecah hampir menyebabkan seekor penguin terpisah dengan kumpulannya. Detik cemas itu berjaya dirakam seorang lelaki sebelum rakaman berkenaan tular. Walaupun ia dilihat panik, mujur penguin tersebut sempat melarikan diri dan meluru ke arah kumpulannya. Sehingga kini, video tersebut mendapat lebih 11 juta tontonan. Ini pula gelagat seekor anjing yang duduk santai atas motosikal. Gayanya yang seakan-akan menunggang motosikal itu turut membuatkan warga maya tertawa melihatnya. Lebih kelakar lagi, haiwan tersebut turut memegang kedua-dua pemegang motosikal itu seakan-akan menunggangnya. Video berkenaan dimuat naik Harvin Bob di TikTok dan sehingga kini mendapat lebih 1.5 juta tontonan. Lagi banyak paparan kalau tonton hashtag setiap malam dalam Berita Perdana. Betul. Baiklah, paparan itu menutup Berita Perdana untuk edisi hari ini, Isnin 10 Januari. Keluarga Malaysia, terus amalkan kawalan kendiri. Lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.